Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and selamat petang. So ini kita akan sambung kepada analog modulations. Okay, chapter 2. Last week and last 2 weeks kita telah lihat kepada principle of amplitude modulations. Okay, what is amplitude modulations? What is the difference between amplitude and frequency modulations? And then we go to the analysis of AM. Okay, kita dah tengok kepada modulation index, how affected to our power and also to our bandwidth. Okay, jika kita buat kita punya modulations yang berbeza, bawah below than 1, equal to 1 and more than 1, what happened to our signal. And then kita dah lihat juga kepada single sidebands. Okay, why we need to single sideband, how we produce the single sideband, and what's the importance, okay, and also the advantages of single sidebands. Okay, and then today's and this evening, okay, kita akan lihat kepada kita akan lihat kepada frequency modulations. Okay, frequency modulations which is one part of our analog modulations lah. So kalau kita lihat sebelum ni, okay, amplitude modulations dia akan lihat kepada kita akan vary ataupun kita akan ubah dia punya nilai amplitudes, and frekuensi apa yang berlaku adalah kita ubah kita punya frekuensi modulations. Dan kita akan lihat juga sedikit berkenaan dengan FM analysis. So hari ni petang ni kita akan cover 2.4 dan juga 2.5 sahajalah. And then lepas tu kita akan pergi pada seterusnya. Okay, so principle of frequency modulations. So we know that our analog signals, okay, have 3 parts. Okay, kita akan ada kalau signal kita panggil sebagai signal analog, kita akan ada 3 bahagian lah. Okay, iaitu kita akan ada bahagian amplitude. Okay, kita akan ada amplitude. Kemudian kita akan ada time. So time dia akan pergi kepada frekuensi. Okay, dan juga kita punya phase. Okay, phase kita adalah 90 degree, 180 darjah, yang mana dia akan pergi kepada phase modulations. Okay, manakala kalau frekuensi kita panggil sebagai frekuensi modulation dan amplitude kita panggil sebagai amplitude modulations. So FM dan PM ni adalah sebenarnya benda yang sama lah. Okay, kalau kita punya FM dan PM ni dia sebenarnya kita akan vary kita punya bahagian form pasar. Sebab apa? Sebab biasanya kalau kita punya signal, let's say kita punya sine, kita punya VFM sama dengan let's say kita punya VFM sama dengan sine, let's say A lah, A sine omega T tambah kita lah. So, untuk biasanya kalau AM amplitude modulation kita akan ubah kita punya nilai A lah, ataupun kita akan orang kata modified ataupun modulated kita punya nilai amplitudes. Manakala kalau untuk FM dan juga AM kita akan modified ataupun kita akan modulated pada bahagian sinilah. Okay, ini untuk FM dan juga PM. Yang ini adalah untuk AM. Amplitude modulations. Okay, so how we produce the FM and PM? Okay, so FM and PM are form of angle modulation and often referred as frequency modulations lah. Dan kita panggil sebagai frequency modulation juga untuk kedua-duanya. Okay, so ini dia punya ni lah. Okay. Okay, macam yang saya kata tadi lah. Okay, fasa dan juga frekuensi. So apa yang kita panggil sebagai perbezaan antara FM dan juga AM? Okay, so FM ni kita panggil, kita boleh katakan sebagai penambah baik lah, ataupun kita boleh supersede kita punya AM. So kalau biasanya AM ni dia punya signal, output dia adalah tidak, orang kata tidak jelas. Okay, banyak noises, akan ada banyak distortions.
So then kita sediakan kita punya FM, frequency modulation. Sebab AM ni biasanya kalau kita punya signal, kalau saya boleh lukis, signal dia begini. Okay. Okay. Ni untuk AM. Okay. So dia akan ada variations of kita panggil sebagai variation of amplitude. Ada maximum dan juga ada minimum. Okay, so dia tidak constant. Kadang-kadang dia maximum, minimum, maximum, minimum. So dia akan ada variations of amplitudes. Manakala kalau untuk FM, nanti kita akan tengok dia punya amplitude dia akan sama sahaja. Okay. So ini kita panggil sebagai constant amplitude. So constant amplitude ni yang kita nak. Sebab constant amplitude ni yang akan capture kita punya signals daripada transmitter kepada receiver. So kalau kita sebagai receiver, okay, kalau kita sebagai penjaga gol lah, kita tangkap bola kan, kita nak tangkap bola tu sebagai receiver. So bola yang datang secara menegak tu lebih mudah untuk kita tangkap kan, untuk kita capture. Kalau bola tu melencong ke kiri ke kanan kan, okay, so dia agak sukar untuk kita agak dan untuk kita tangkap lah. Okay. That's why kita katakan FM ni adalah sebagai pengganti kepada FM pada zaman sekarang lah. Okay. Tapi macam mana terjadinya AM, macam mana calculations tu kamu kena faham juga. Okay. So dia punya efficiency lebih tinggi, okay, untuk FM. Okay. So AM use linear amplitude. Okay. So that's manakala untuk FM dia menggunakan okay, as constant carry amplitude. Okay, constant output amplitude lah. So bila constant ni lebih mudah macam saya katakan tadi. Okay, manakala fidelity, okay, fidelity untuk FM, fidelity maksudnya dia punya capture effect ataupun macam mana dia boleh capture the weaker signals. Okay, so kalau kita design radio, okay, kalau kita design radio lah ataupun handphone awak lah, handphone ada beza. Kalau handphone mungkin handphone yang canggih dan handphone yang tak canggih. Kalau kamu buka bahagian wifi contoh kalau you tengok you nak search wifi kan, you on you punya wifi tu, okay, macam yang ni wifi ni. So bila kamu buka saja, kamu kadang-kadang ada certain handphone boleh dapat capture 10 hotspot contohnya. Sampai contohnya kamu duduk di blok A, kamu boleh dapat hotspot daripada blok B. Ada satu handphone dia tak boleh dapat. Okay, so ada beza dekat situ. Okay, which one is better? Okay, the phone ataupun you punya receiver yang boleh capture signal yang lagi jauh tu lagi baguslah. Itu kita panggil sebagai fidelity. Okay, so itu kita panggil sebagai fidelity. The stronger signal will capture and eliminate the weaker. Dan juga yang ketiga dia adalah noise immunity. Maksudnya dia punya noise agak kurang lah berbanding dengan AM. Tapi kalau manakala disadvantage pula, dia menggunakan banyak spektrum. Okay. Tapi kalau ini compact by single sideband lah. Okay. Sebab single sideband satu frekuensi saja digunakan. Teoretikal lah, tapi kalau secara praktikalnya dia akan ada satu bandwidth yang besar jugalah. Okey. Manakala samalah dengan bandwidth pun sama juga, dia lebih besar berbanding dengan single sideband. Okey. Nanti kita akan lihatlah macam mana dia katakan single sideband FM dia besar spektrum dan ke bandwidth. Okey, nanti kita akan lihat dalam analisis. And lastly, more complex lah sikit. Okay, kalau kita lihat dekat sini, okay, ini saya dah tunjukkan masa AM itu. So kat sini kita tahu kita punya signal untuk AM, okay, dia punya signal dia akan ada maximum, minimum, maximum, minimum. So dia akan ada, bila kita sebagai RX ni, receiver ni susah nak capture lah. Manakala kalau untuk FM dia punya amplitude dia sekata sahaja. Okay. So bila kita capture kat sini dia lebih mudah lah. Cuma beza dia kalau untuk FM,
Yang ini frekuensi dia, okey, frekuensi dia agak dia constant lah. Okey. Okey, kalau frekuensi dia constant. Manakala kalau yang sorry, bukan frekuensi constant. Apa dia? Dia punya frekuensi yang vary, amplitude yang constant. Okey. Kalau untuk AM dia berbeza sikit lah. Okey. Okey. So kita lihat kepada apa yang bezakan, apa yang vary dia tu. Okey. So ini adalah dia punya kalau dia zoomkan untuk FM tadi tu. Okey. So kalau kat sana dia sama juga untuk FM ni dia akan ada kita punya carrier, kita punya modulating signals, kemudian kita akan ada carrier, dan ini adalah kita punya FM modulator, dan dia akan mengeluarkan satu signal FM, VFM. Okey. Okey. So carrier ini adalah kita punya carrier, VC ini adalah kita punya modulating signal, dan FM adalah kita punya signal FM lah. So carrier sama saja mempunyai signal orang kata yang constant, signal yang constant, iaitu kita mempunyai dia punya signal frekuensi yang constant ataupun lebih tinggi berbanding dengan modulating. Manakala untuk modulating signal dia mempunyai frekuensi yang sangat rendah lah, lebih rendah daripada carrier. Sebab itu adalah data kita, data yang kita nak transmit ke luar. Tapi apa yang saya tunjukkan kat sini adalah how. So ni let's say carrier darabkan dengan modulating signal, so kita akan dapat FM. So how FM signal is created? Okay, daripada carrier dan juga modulating signals. So kalau kita nampak kat sini, kalau untuk modulating signals, so kita akan ada kat sini kita panggil sebagai no modulations lah, pada point kosong. Pada point kosong, no modulations. Okay. Manakala pada bahagian sini kita boleh katakan sebagai maximum. Okay. Dan di sini kita pergi sebagai minimum. Okay. Slide saya ini dia berubah sikit. Okay. Dia lari-lari sikit. Okay. Okay. So kamu nampak kat sini saja. Minimum, maximum dan juga 0 point. Okay. So kalau kamu lihat kat sini, apabila bahagian 0 point, okay, so dia punya frekuensi dia akan menjadi sama seperti FC awak. Okay, so ini adalah awak punya FC ini adalah awak punya FM. Okay, frekuensi dia ni. So kalau no pada bahagian pada point kosong, okay, so bila pada kosong maksudnya pada bahagian no modulations, tak ada modulasi yang berlaku. So dia akan copy, dia punya frekuensi dia akan carry out from the carrier signals. Okay, masukkan ke dalam FM. Apabila berlaku pada bahagian maksimum, okay, so frekuensi dia akan jadi lebih tinggi. FFM akan menjadi lebih tinggi. Okay. Maximum deviations, maksudnya dia akan ada deviation yang sangat maksimum. Manakala apabila kita punya kita punya di sini adalah minimum, okay, iaitu kita punya modulating signals pada bahagian minimum. Okay. So dia akan menjadikan kita punya frekuensi FM kita akan menjadi lebih rendah. Okay. Sebab apa? So dia akan bergantung. Kalau kamu lihat kat sebelum ni, okay, kamu punya AM, okay, so apabila berlaku maksimum di sini adalah apabila ianya berlaku terhadap modulating signal yang maksimum. Okay. Kalau di sini pada bahagian minimum berlaku apabila pada bahagian modulating signal yang pada keadaan minimum.
Okay. Sama juga pada FM ni, cuma dia yang berlaku adalah pada frekuensi. Kalau AM, dia berlaku pada amplitude, kita punya amplitude kat sini. Okay, nilai amplitude. Tapi frekuensinya sama. Dia terbalik dengan FM. FM, amplitude dia adalah sama, constant, manakala frekuensi tu yang akan berubah mengikut kita punya VM kita. Okay. So sini adalah maximum deviations, ini adalah minimum, dan ini adalah pada titik kosong. Sini titik kosong, sini titik kosong. Okay, maximum, minimum, maximum. Mengikut kepada flow kita punya modulating signals. Boleh? Okey, kemudian okey, so daripada pemahaman kita daripada graf ni tadi, kita boleh concludekan maksud frequency modulation tadi. Okey. So kita punya frequency modulation adalah bermaksud the angle modulation in which instantaneous frequency deviation, okay, yang mana kita punya frequency deviation kita ni adalah proportional to the amplitude of the VM. Okay, so yang menyebabkan kita punya kosong maksimum, kosong minimum tu kita panggil sebagai deviations. Frequency deviation. Ataupun formula dia FD ataupun delta F ataupun segitiga F kat situ lah, ataupun FD. Okay, frequency deviations. The instantaneous phase deviation is proportional to the integral of information of signal voltage. Okay, so ini adalah carry out from the first maksud tadi tu. Okay, so tapi frekuensi yang kamu boleh yang paling mudah untuk kamu faham, frequency modulation is a angle modulations yang mana dia sejenis angle modulations yang mana dia berubah, okay, pada bahagian frequency modulation mengikut kepada amplitude of VM. Itu kena ingatlah. So apa itu frequency deviations? Okay, so dia makin dalam makin mendalam dia menggalinya. Let's say saya ada satu saya boleh katakan saya punya VM. VM apa? Modulation signals. Okay, modulating signal lah. Okay, kemudian so let's say kita ada satu information signal VM, and then kita terbalikkan dia. Okay, so kita terbalikkan dia supaya untuk kita lihat apa yang kita nak lakukan kepada frequency deviation tadi lah. Okay, if the signal is plotted with the center of frequency, okay, let's say saya tadi saya terbalikkan, and then tengah-tengah ni saya letak sebagai FC, dan ini adalah my slow pula. Okay, let's say kat sini saya letak sebagai FC. Okay, pada tengah-tengah ni, dan ini adalah satu frekuensi. Okay, ni adalah FC saya di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah sini adalah saya punya FC. Bila saya dah terbalikkan tu lah. Okay. So dia akan jadi macam ni. Okay. If the signal is plotted with the center frequency FC, and then the difference between pada poin kosong ni kepada maksimum kita boleh katakan sebagai frequency deviations. So maksudnya kalau kamu nampak kalau benda ni bergerak, dia akan berayun maksimum, minimum, maksimum, minimum, dan seterusnya lah. Okay. Dan kita akan lihat pada bahagian sini frekuensi itu sama ada maksimum ataupun minimum.
Okay, the difference of VM can be plotted as a frequency deviation. So beza antara kosong ke sini, iaitu kita boleh katakan sebagai positif VM. So ini adalah kita katakan sebagai FD kita. Dan negatif VM pun kita boleh katakan sebagai kita punya FD kita juga. Okay, so kita nampak sini dia akan ada one cycle, untuk satu cycle VM tu mewakili kepada dua FD, dua frequency deviations. Okay, so daripada maksimum ke minimum dia akan mengambil masa ataupun mengambil frekuensi sebanyak 2 FD lah. A total length was 2 times of FD. So kita punya pada bahagian maksimum ni kita boleh katakan sebagai FC tambah FD, dan pada bahagian minimum kita boleh katakan sebagai FC tolak FD. Okay, ingat tadi so dia bergerak daripada titik tengah daripada FC. So dia bergerak daripada minimum ke maksimum, kita boleh katakan sebagai satu cycle of frequency deviations, dan dia punya maksimum nilai dia adalah FC tambah FD. Okay, dan sebaliknya. Okay, as the VM increases, the frequency the FC increases because of FC tambah FD. And if the VM is decreases, the FC decreases because of FC tolak FD tadi tu. Okay. So contoh, let's say kita punya frekuensi FC kita adalah 150 MHz. If the peak amplitude of the modulating signal causes a maximum frequency shift of 30 kHz, bermaksud kalau jika kita mempunyai FC kita 150 MHz, megahertz 10 kali 10 kuasa 6, dan kita punya VM kita tu boleh menyebabkan kita punya frequency deviation menyebabkan kita punya causes a maximum frequency shift of 30 kHz. So meaning that 30 kHz ni adalah kita punya FD kita lah. Okay. The carrier frequency will deviate up 150.03 MHz and down to the 149.97 MHz. Because what? Because 150 MHz tolak 30 kHz dapatlah kita punya maksimum FD, dan manakala FD tambah, so sini tambah sebenarnya, sorry. So sini tambah, kalau tolak tu kilohertz, kita akan dapatkan kita punya minimum FD. Okay. So something like that lah. Okay. So total frequency deviations adalah 2 FD lah. So sini adalah kita punya total FD kita. Okay. Boleh setakat ni macam mana konsep frequency modulation tu berlaku lah. Okay. So kat sini kamu dah nampak dah. Dia punya terms dia adalah frequency deviations. Dia punya key player dia. Okay, key player untuk dapatkan FM tu adalah frequency deviations. So key player ni dia disebabkan apa? Okay, so disebabkan oleh satu nilai, iaitu nilai VM kita, amplitude of VM. Kalau VM tu naik, perform lah player tu. Okay, kalau VM tu turun, tak perform lah player tu lah, iaitu frequency deviations. Okay. So the amount, so frequency deviation ni kita boleh katakan sebagai nilai perubahan. Okay, the amount of changes in carrier frequency produced by the modulating signal is known as a frequency deviation. FD ataupun kita boleh katakan phase prime ni. Okay, maximum frequency deviation occurs at the maximum amplitude of the modulating signal and vice versa. The frequency of the modulating signal determines of the frequency deviation rates
ataupun how many time per second of carrier frequency deviates above and below at each center frequency yang kita buat tadi itulah. Okay, so sini ada. So berapa banyak dia berubah daripada FC ke minimum, ke maksimum, ke minimum, maksimum. So berapa banyak dia berubah, itu adalah kita pakai sebagai frequency deviation. Okay, dia punya kadar dia. Okay. Oh, ni macam contoh tadilah. So you boleh tengok. So berapa maksimum, berapa minimum dia. Okay. So FM ni, okay, yang berlaku yang apa ni, ini yang biasa kita dengar lah, okay, FM, radio FM, okay, his FM, okay, FM tu mewakili kepada frequency modulations lah, okay, frequency modulation. So maksudnya radio yang kita dengar tu dekat kereta, dekat you punya kereta lah, kat radio. Kalau kat handphone ni dia lebih kepada streaming, okay. So itu adalah menggunakan konsep frequency modulations, okay. So dekat Malaysia dia punya frekuensi dia adalah daripada 87.5 sampailah 108 MHz. Okay. So paling rendah kalau kat MUA ni adalah iKIM FM, kata salah saya lah. Okay. Tapi untuk Japan, berapa Japan? Okay. So kalau Japan dia daripada 76 sampailah 95 MHz. Okay. So 95 MHz ni dia termasuk sikit lah. Okay, kalau Malaysia dekat sini 87.5 sampai 108. So kalau Japan ni dia lebih kurang dalam 76 sampailah ke 95. Sebab tu kalau you all biasa dengar orang beli kereta-kereta Recon daripada Jepun ni, okay, ayah awak pernah beli ke? So dia punya radio tu kita tak boleh guna. Kita boleh guna yang awal-awal saja. Daripada 87 sampai ke 95 saja. Sebab apa? Sebab kita tak dapat siaran. Sebab radio yang daripada Jepun tu dia operate daripada 76 sampai 95 sahaja. Okay, so kalau kita beli kereta Recon daripada Jepun tu, kita kena tukar dia radio. Okay, ini radio spektrum lah dekat SKMM. Okay. Daripada 3 kHz sampailah kepada 420 terahertz. Okay, so terahertz ni so megahertz berada di sinilah. So kalau warna purple dia adalah broadcasting. Okay. Mana ni? Okay, so kalau purple dia adalah broadcasting. Okay, so kalau purple dia adalah broadcasting, dan kuning ni lebih kepada mobile. Okay, so mobile kita ni, handphone awak ni, dia ada, mana yang ada radio handphone, yang ada signal radio, FA radio, so dia boleh gunakan jugalah frekuensi ni. So let's say kita punya commercial radio daripada saya tadi 87.5 ataupun 88 MHz sampai 108 MHz. So let's say dia setiap station radio ni allocated to frequency deviations of 75 kHz. Okay, so 75 kita punya FD kita lah. Kalau 2 FD, total dia adalah 150 carrier swing ataupun 150 kHz. Dan 25 kHz guard band. Kita panggil sebagai guard band. Guard band ni apa? Dia akan satu frekuensi ataupun satu bandwidth yang untuk orang kata mengelakkan frekuensi lain tu overlap terhadap frekuensi yang lain. Okay, ini kita akan lihat lah. Okay, guard band is added above and below of carrier frequency swing. Okay, so macam mana kita nak lihat apa yang dimasukkan dengan statement ni. Okay, so let's say kita mempunyai satu frequency deviations, okay, 75 dan juga 75, dan kita letak satu guard band 25 kHz. Okay, so
kita punya commercial radio FM band ni adalah sebanyak kita punya contoh kini radio era. Okay. So ni adalah contoh radio Hits FM. Okay. So Hits FM ni, okay, let's say dia berada pada frekuensi 75 kHz. Okay. Then bila kita letakkan satu guard band, so menunjukkan satu channel, untuk satu channel radio ni dia memerlukan 200 kHz punya frekuensi. Okay. Itu maksud saya lah pada satu tempat. So daripada 200 kHz frekuensi dan juga daripada 88 sehingga 108, so berapa banyak 200 kHz ni boleh slot in dalam kita punya FM band. Okay. So let's say FM band kita adalah sepanjang ini. Okay, daripada 88 sampailah kepada 108 MHz. Dan kita punya satu channel adalah kat sini saja, iaitu 200 kHz. So berapa banyak lagi kita boleh letak? Okay, contoh sekarang kamu nak dekat MUA ni, agak-agak bila kamu buka radio tu ada berapa banyak signal radio yang kamu boleh dapat. Kamu tekan next, berapa banyak boleh dapat. Kadang-kadang tak sampai 20 pun kan. Okay. Tapi sebenarnya dalam satu tempat kita boleh access lebih kurang dalam so let's say satu channel 20 MHz, satu channel 200 kHz dan bandwidth untuk FM band 20 MHz. So how many FM radio can be made? Adalah sebanyak 100 channels. Okay, so bermaksud dalam satu tempat, bila satu transmission dia hantar, kalau dekat MUA ni kita punya transmission kita adalah di Gunung Ledang. So Gunung Ledang tu dia akan broadcast kepada semua receiver-receiver yang boleh menerima signal FM radio ni tadi. So dia boleh broadcast sebanyak 100 channel lah. Okay, so ada kekosongan 100 channel. Okay. So kalau kamu nak buat radio ke, nak buat channel ke, boleh lah. Okay, untuk MUA saja, kawasan Pagoh saja. Tapi kena mohon dengan MC lah. Okay, boleh Itu yang berlaku pada kita punya suasana sekarang ni lah. Okay, radio kita kadang-kadang yang paling banyak biasanya bila kita pergi dekat kawasan-kawasan yang bandar lah di Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur tu kamu tekan next tu sebelah menyebelah saja. Okey, cukup 200 kHz akan ada satu signal. Dia bergerak 200 kHz dia akan satu channel lagi. Sebab dekat KL ada banyak channel radio kan. Okey. Sama juga kalau kamu pergi dekat Johor Bahru kan. Johor Bahru dia bersepadan dengan Singapura. Tapi kalau jaranglah berlaku, tapi kalau dia dapat pun kamu boleh dapat signal dia juga. Okay. So next kita pergi kepada mathematical modeling. So ada soalan ke setakat ni? Boleh? Respon sikit? Buat masa ni tak ada, sir. Alright. So kita pergi pada mathematical modeling. Okay. Ni yang kita buat dululah. Yang kita buat untuk AM itu. Okay. Yang mana kita ada VC dan juga ada VM. Kita ada carrier dan juga modulating frequency. Okay. Kalau tapi yang ini saya tunjukkan macam mana signal tu berlaku lah. So kita tak perlu kita lihat juga, kita tak perlu detail sangat tentang how the mathematical modeling tu berlaku. Okay. So kita ada VC. Kita punya VC sin omega C. So omega ni adalah 2 pi FC lah. Okay. Kalau omega M dia adalah 2 pi FMT. Okay. So nak dapatkan FM, apa yang berlaku dia adalah kita masukkan kita punya signal yang ini tadi. Okay. Masukkan ke sini. So kita akan dapat VC sin. Okay.
Itu tadi, alamak. Okay. So dia akan dapatkan kita punya VC sin omega C. So ini adalah kita punya carrier. Okay. Tambah, so tambah yang ini yang kita akan berubah ni. Yang ini akan berlaku deviation. Deviation datang dari mana? From kita punya nilai VM. So inilah datangnya nilai VM kat sini. So KF ni apa pula? So KF ni adalah kita punya kita akan lihatlah KF tu apa. Okay, kita punya constant value untuk kita punya nilai deviations. Biasakan kalau kamu lihat dalam kita punya kamiran, okay, kamiran dia mesti akan ada A sin X lah contohnya. So A ni adalah kita punya nilai fix, so dia boleh bawa ke hadapan. Okay, so ni balik kamiran deviations and integrations of trigonometry. Itu subjek admaths, tak silap saya kan. Admaths apa saya tak ingat lah. So itu seronok tu buat tu. Okay. So okay, kemudian so KF is a constant value. We call it deviation sensitivity. Okay. Okay. Kalau FD is our deviations frequency. Manakala kalau KF tu adalah kita punya deviation sensitivity. Dia lebih kurang macam modulation index lah. Okay. Makin tinggi dia ada modulation index, dia ada nilai dia. Okay. So bila kita dah kamirkan dia, okay, ni kita pecahkan, kita masukkan dalam, kita kembangkan VM tu jadi apa, and then kita kamirkan lah. So sebelum kita kamir, VM KF ni kita boleh bawa ke hadapan. So kita akan dapat macam inilah. And then bila kita kamirkan kita punya, okay, so kamiran sin omega MT, kamiran sin omega MT dt. Okay, so kita akan dapat kita akan dapat so kalau kamu lihat okay, so kalau kamu Google sekejap dekat Google kamu, integrations of trigonometry. Okay, so kalau kamiran sin, kamu akan dapat ini saya padam dulu, sin AX dt, so kamu akan dapat negatif 1 per A. Okay, cos AX. So A ni kita boleh gantikan kepada omega M kan. So kita akan dapat, so apabila kita kamiran sin omega MT, okay, so kita akan dapat negatif 1 per omega M cos omega MT. So ini yang berlaku di sini lah. So omega M ni 1 per A, ni yang berlaku di sini. Okay, so omega ni akan bawa ke bawah dan akan ada negatif kat situ lah. Okay, boleh? Okay, next. So if we integral from VM, so kita akan dapat. So tadi yang ini tadi kalau untuk VM ni semua tadi untuk VM dengan
Vm sin omega mt lah. Okay. Dan kalau kita buat untuk cos, so dia akan jadi tambah. Okay. Okay. Dia akan jadi tambah kat sini. So dua-dua ni kita boleh guna pakai. Sebab apa? Sebab kita punya signal, kita punya apa ni? Okay, kat sinilah kita ambil sin tadi. So kalau kita ambil daripada tu, cos pun kita boleh gunakan. Sebab apa? Sebab kita punya signal kita sentiasa berubah lah. So kalau sin, kita ambil daripada sini. Kalau cos, kita akan ambil daripada sini. Ini adalah untuk cos, yang ini untuk sin. Sebab cos apa? Sebab cos dia mula daripada kosong. Daripada maksimum. Kalau sin dia mula dengan kosong. Okay. So dua-dua tu kita boleh guna pakai. Sama-sama ada nak gunakan yang ini ataupun yang bawah pun kita boleh gunakan jugalah. So modulation index, so kita ambil daripada kita punya formula ni tadi. Okay, so kita ambil formula kita. So yang ini adalah kita punya beta kita. So negatif ni kita ignore lah. Ataupun kita positifkan dia. Okay, ignore negatif menjadikan kepada positif. So ini adalah kita punya kita panggil sebagai modulating index ataupun kita punya frequency deviations. Kita punya modulating index, iaitu kita punya ratio of frequency deviations dan juga modulating frequency. So ini adalah kita punya FD dan juga FM. Ratio adalah, so ratio FD bahagi dengan FM. Okay, so ini kita punya modulation index ataupun beta kita. So what is the deviation ratio of TV sounds if the maximum deviations is 25 kHz? And maximum modulating frequency is 15. So ini adalah kita punya FM dan ini adalah kita punya FD. So beta kita adalah FD bahagi dengan FM. So kita ambil sahaja, so kita akan dapat 25 bahagi 15. So kita punya beta kita adalah 1.667. Okay, so since dia adalah ratio, so hertz dengan hertz kita dah boleh potong lah. So dia adalah unitless. Okay. Okay, so kita pergi kepada frequency analysis of FM wave. Okay, untuk FM, so kalau AM sebelum ni kita punya frequency spectrum kita adalah macam ni saja. Kalau untuk AM, dia adalah carrier FC, kemudian kita akan ada FUSB dan juga FLSB. So kita ada 3 spektrum sahaja. Berbanding dengan FM, FM kita mempunyai multiple spectrum. We call it as a multiple spectrum. Okay. So multiple spectrum dikatakan apa? Dikatakan kat sini, ini adalah FC. Kemudian sama juga macam AM, FC tambah FM, FC tolak FM. Dan next dia tu, next dia adalah FC tambah 2 FM, FC tambah 3 FM dan seterusnya lah. So you kena kira lah, makin banyak segmen you kena kira dia punya frekuensi dia berapa. So makin rendah kita punya beta ataupun kita punya modulation index, makin rendahlah kita punya bilangan sideband. Okay, tapi makin tinggi, so beta
Beta sama dengan 0.2 dan juga beta sama dengan 5, dia ada beza dia. So makin tinggi dia punya beta, so dia punya power tu akan expanded ataupun dia akan orang kata dibahagikan sama rata lah orang kata kepada kita punya spektrum tadi tu. So that's why kita punya nilai kat sini kalau nampak ni 1.0, ni 1.0 1.0 dia maksimum. Dia maksimum. So makin lama dia makin rendah. So kat sini dia mungkin lebih kurang dalam 0.3, ni 0.5, ini 0.8 dan seterusnya lah. So makin panjang dia punya, dia macam ada 100% kita FC dia 100%, and then mika kat sini dia mungkin dia jadi kepada 50%, okay, 40% dan sebagainya. So dia punya power tu, distribution tu akan jadi dia distribute kepada anak-anak sideband dia tu. So macam mana kita nak tentukan berapa banyak kita punya bilangan sideband ni tadi? Ni contoh kat bilangan N dia adalah 1, bilangan sideband. Dia punya N dia adalah sama dengan 2 sideband sahaja. Dan seterusnya. Dia sebenarnya bergantung kepada kita punya nilai beta kita. Beta kita 0.2 dia ada 1 sideband. Beta 1.0 dia ada 2 sideband. N ni adalah sideband lah Okay. Yang ini carrier. So kalau kat sini yang kuning ni adalah carrier. Carrier tu kita ambil kira lah. Kita nak lihat kepada sideband sahaja. Sideband only. So kat sini ada berapa sideband? Ada 1 sideband. Yang ni ada berapa sideband? 2 sideband. Yang ini 1, 2, 3. 3 sideband. Dan seterusnya lah. So dia bergantung kepada nilai beta. So macam mana kita nak tentukan? Macam mana kita nak lukis? So kita boleh gunakan Bessel table. So Bessel table ni dia mempunyai satu modulation index. Kemudian dia mempunyai kita punya carrier. Dan seterusnya dia mempunyai bilangan sideband. So dia ada 3 perkara lah. Modulation index, carrier dan juga sideband. So sideband ni J lah. Kalau J0, J0 dia merujuk kepada carrier. Kalau J1 dan J1 dan seterusnya dia adalah sidebands. Okay. So contoh contoh beta sama dengan 1.0. Berapa sideband dia? Boleh respon? Dia berapa sideband dia? 3. 1.0. So kita lihat kat sini. Yes, so dia mempunyai 3 sideband. Okay. Yang mana sideband dia? Dia yang inilah. Iaitu J1, 0.44, 0.11 dan 0.02. Ini yang nilai yang ada kat sini Bessel table ni adalah constant lah Yang ni semua constant. Constant value. So dalam apa-apa soalan you boleh gunakan nilai kat sini lah. Okay. Nanti kita akan lihat macam mana daripada constant value ni kita nak dapatkan nilai sebenar untuk voltage dia. Voltage sideband lah dia punya amplitude dia. Okay. The first column give the modulation and the first row give the Bessel functions. Ini kita akan lihat ni dulu. Okay, so kita lihat. Okay, so kat sini kita nampak okay. So kat sini kita boleh tahulah kita punya bila kita let's say sampailah kepada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. So contoh 6 lah So sampai sini 6 dia adalah sebenarnya beta dia adalah lebih kurang kalau 6 ni dia sampai sini dia lebih kurang 3.0. Okay, 3.0 beta dia. So dia ada 6 sideband.
So nak dapatkan bandwidth, okay, bandwidth. Okay, biasanya kita ambil teruslah daripada maksimum dan juga minimum. Okay, bandwidth dia. Okay, so bandwidth ni pula ada dua, iaitu apa dia? Kita lihat seterusnya. So kita ada dua cara nak tentukan, iaitu Carson rules, Bessel table menggunakan table tadi, dan juga Carson rules. Okay. So Bessel function ni menggunakan daripada Bessel table sahaja. Okay, maksudnya kalau dia ada 6 segmen, 6 dan 6 tu adalah dia punya bandwidth dia. Okay. So macam mana nak tahukan Bessel tables ataupun Bessel bandwidth? Formula dia adalah yang ini sahajalah. 2 FM darabkan dengan N. Dia macam lebih kurang macam AM punya bandwidth lah. Iaitu 2 FM. Kan? AM bandwidth. Siapa yang ingat? Okay, so satu lagi adalah Carson rules. Carson rules ni pula mengatakan dia tak nak yang segmen yang worst, yang okay. Carson rules ni dia kata dia tak nak segmen, dia only consider only power significant segments are greater than 2% of carrier. Okay, 2% of carrier. Let's say carrier adalah 100%. Okay, so Carson's bandwidth consider only daripada cuma consider 2% dan ke atas saja. Maksudnya kalau let's say kalau kita punya ini adalah 100 watt. Kat sini dia punya segmen dia adalah 20 watt. Kemudian 10. Kemudian kat sini ada tiba-tiba 1 watt. 1 watt daripada 100 watt berapa persen? Dia adalah 1%. So 1 watt ni dia tak nak, kita dah buangkan dia. Yang consider cuma 20 watt, 10 watt sahaja. Okay. Okay. Dia cuma consider amplitude greater than 2% of the carrier sahaja. Kalau misal kata yang ini let's say 30 watt. Okay. So yang ini barulah dia considerkan dalam 30 watt. Okay. Contoh macam itulah. Kenapa? Sebab below than 2% dianggap sebagai weak signal. Signal yang sangat lemah. So dia tak, kita orang kata tak pandang, tak apalah, tak payah, abaikan saja. Okay, abaikan saja dia punya signal berkenaan. Okay. So sebagai satu contoh lah, carrier 0.51 dan J4 adalah 0.51 dan J4 adalah 0.01. So 0.01 dibahagikan dengan 0.56, so berapa persen? Agak-agak. Jarak 100. 1.78. So yang ini kita boleh, kalau pemahaman Carson ni lah, mazhab Carson ni kata kalau kita guna tu yang J4 tu kita tak payah guna. Okay, yang 0.01 tu kita boleh abaikan dia. Okay, itulah pemahaman. Kalau mazhab lah, pemahaman daripada Bessel functions, dia katakan semua termasuk. Okay, walaupun lemah ke kecil ke, semua termasuk dalam keluarga Bessel. Kalau Carson ni dia kedekut sikit, lemah je dia buang je.
Okay. So, tak payah pening-pening nak kira kan satu-satu. So, kita bagi satu formula sahaja. Iaitu 2FD tambahkan dengan 2FM. Itulah nilai Carson rules yang dah termasuk dengan yang dah excludekan dengan yang frekuensi lemah tadi tu. Okay. Ataupun dia punya formula dia bandwidth sama dengan 2FM 1 tambah beta. Okay. So ni saya dah dia dah permudahkan lah. So daripada beta sama dengan FD per FM, FD bawa ke sana, FM bawa ke sana, so kita akan dapat yang inilah. So beta FM, so kita permudahkan, kita akan dapat seperti yang ini. Okay. Example 3. So calculate the bandwidth occupied by FM signal with a modulation index of 2 and highest modulating frequency of 2 kHz. Determine bandwidth of table determine the bandwidth with table of Bessel function. So dia nak tahu gunakan Bessel, dia tak nak guna Cousins. Okay, so mode beta dia adalah 2 dan FM dia adalah 2.5 kHz. Berapa? So dia kalau 2, so kita ambil yang inilah. Okay. So dia punya kita punya bandwidth formula untuk Bessel berapa? Sama dengan 2 FM N kan? Okay. So N dia berapa? FM dia adalah 2.5 kHz. N dia adalah 2 sampai 0.03 kamu lihatlah ke atas. So N dia adalah 4. So darabkan dengan 4. So dapatlah jawapan kamu sebagai 20 kHz. Okay, mudah aja kan? Okay. Okay, so sekarang kita nak lihat daripada permasalahan kita punya soalan kita ni daripada untuk keseluruhan daripada awal lah, daripada VM, VC, lepas tu kita nak lihat kepada kita punya bilangan segmen, amplitude, dan juga kita akan lihat kepada bandwidth dan juga seterusnya draw the frequency spectrum yang banyak-banyak tadi tu. Okey, kita contoh satu example iaitu example 4. Okey. Okey, soalan dia tadi, beta sama dengan 1 dan juga FM dan juga FC. Okey, FM dia berapa? VM dia adalah 5 volt, DC dia adalah 10 volt. Okey, soalan saya, berapa nilai FM? 1000. Yes. Okay. So let's say kita ambil sahaja yang ini. Okay. So let's say kita ambil sahaja 2. Ini adalah omega M lah. Omega M ni adalah 2 pi F. Okay. So nak dapatkan frekuensi. Okay. Ini omega So omega M sama dengan 2 pi F. So F sama dengan omega bahagikan dengan 2 pi. So let's say kita ambil sahaja sebiji-sebiji ni. 2 pi 1000 dibahagikan dengan 2 pi. So kita potong-potong, so kita akan dapat 1000 Hz lah. Okay. Dan sama juga untuk FC. FC adalah 500 kHz. Okay. So biasakan dengan cara yang ini untuk dapatkan frekuensi lah. Boleh
Okay. So example 4, let's say for beta sama dengan 1. So beta sama dengan 1, tengok balik you punya Bessel table. So 1 yang inilah. Okay. 0.77, 0.44, 0.11 dan 0.02. So kita pergi kepada so saya lebih suka cara buat dalam table. Okay, you draw satu table pun tak apa, you buat satu dalam bentuk listing. Okay, you masukkanlah J0. So J0 ni adalah kita punya carrier lah. Okay, ni ingat ni adalah carrier. Okay, 0.77. So nak dapatkan actual sideband amplitude, so kamu kena darabkan ini pergi ke sini, kamu darabkan, kamu akan dapat yang sini. So VC is for your carrier. VC is 0.7 darab 10, kamu akan dapat 7.7 volt. Dan seterusnya lah. 0.44 darab 10, kamu akan dapat sideband pertama, sideband 1, sideband 2 dan juga sideband 3. Okay. Kamu darabkan dengan 10. So this is from Bessel table. So bila kamu masukkan, kamu akan dapat satu ini kita panggil sebagai FM, frekuensi spektrum. Okey. Yang banyak-banyak tu. Yang kita kira ni adalah satu bahagian yang kita kira ni adalah sebahagian ini saja. Okey, yang ini. So yang ini kamu mirror image kan. Sama sahaja. Kamu mirror image kan dia punya sideband. Tapi dia punya carrier jangan mirror image. Carrier is center of your frekuensi domain, frekuensi spektrum. Okay. So that kita punya frekuensi adalah kita punya so kat sini saya buat. Okay. FC sama dengan 500 kHz. Kemudian FC tambah FM 500 tambah 1 kHz. Dan seterusnya lah 2 FM. Kalau di sebelah bahagian sebelah kiri dia adalah FC tolak FM 500 tolak 1. Okay. 2 FM. Kalau ada 6 sideband, so kamu kena buatlah sampai 12 ke 13 listing tadi tu. Okay, ni saya dah tunjukkanlah cara macam mana kita lakukan. Okay, ada soalan untuk yang ni? Example 4 ada soalan? Tak ada Okay, so kalau tak ada kita pergi example 5. Okay, yang ni dia berikan ini senang sini. Okay, tak apa kita buat saja. Actual minimum, okay, so dia berikan FD dia adalah 15 kHz, FM 10 kHz, VC dan juga carrier. Ini adalah FC. So nak dapatkan Bessel function table, bandwidth daripada Bessel dan juga bandwidth untuk Cousins. Okay, and then plot the output frequency spectrum for Bessel approximations yang ini. Okay, so Bessel kita gunakan formula nak dapatkan Bessel adalah kita perlukan nak dapatkan N. So nak dapatkan N, kamu kena tahu dia punya beta dia dahulu. So beta tu adalah datang daripada daripada beta tu nak dapatkan kita punya bilangan spektrum N tu adalah. Okey, nak dapatkan N tu datang daripada Bessel table. So daripada Bessel table tu dapatkan dia punya beta adalah. Dan kita akan dapat 80 kHz, manakala untuk Cousins terus dia ada dapat 50 kHz. So nampak tak perbezaan dia? Daripada 80 dan juga 50 kHz. Okay. So ni bila kita dah buat spektrum dia. Macam yang saya buat tadi tu. Okay, so ini
untuk Bessel, manakala yang ini adalah untuk custom rules. Meaning that dia remove smaller sidebands. Yang ini dia removekan. Sebab apa? Sebab 0.1 dibahagikan 5.1 darab 100% sama dengan 0.1 bahagi 5.1. Dia ada dapat lebih kurang 1.96%. So dia below than 2%. Okay, less than 2%. So dia removekan yang ini. Okay, boleh Okay, bandwidth dah settle, amplitude dah settle, sideband amplitude pun dah settle. So kita pergi last sekali adalah power dalam FM. Okay, so power sama seperti kita punya AM, iaitu kita punya power FM sama seperti power carrier in AM. Okay, nampak tak kita punya slide nombor apa tadi Okay, nampak tak yang ni slide ni? So slide ini dia menunjukkan kita punya PC kita, power carrier kita adalah pada maksimum sebabnya kita tak ada sideband. Sideband dia sangat rendah. Dan bila kita increasekan sideband, bila kita increasekan beta, so akan terjadinya kita punya sideband dan dia punya power dia tu akan menurun. So bermaksud dia punya power tu dia akan pergi kepada sideband dia. So that's why sebenarnya total of power in FM sebenarnya adalah power in carrier sahaja sebenarnya. Okay. So total power yang kita gunakan adalah VC squared over 2R sahaja. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada, sir. Okay, yang lain? Tak ada, sir. Tak ada lagi. Tengah buat kerja ke? Bukan kan? Okay. Okay, kita cuba, saya bagi kita buat satu contoh example 6. Okay, lepas tu ada 7, 8, 9, 10, ada 4 example tu you all boleh buat lah nanti kat rumah. Okay. Diberi, okay, given VFM is equal this one. Okay. 20 cos 20 cos 500 pi times 10 power of 3 plus 1.5 sin 10 pi power of 10 power of 3. Okay, so nampak kat sini. So ini agak confuse sikit. Okay. So dapatkan total power, FD, amplitude frequency spectrum, bandwidth, Bessel dan Carlson, dan last kali dia suruh kita lukis kita punya signal spektra dia. Okay, let's go. Okay, so nak kita punya signal FM tadi tu cuba kita comparekan dengan signal sebenar dia. Okay, signal sebenar FM dia adalah inilah dia, VC cos dan seterusnya. So kita dari sini kita boleh dapatkan kita punya nilai pada setiap apa yang dikatakan dalam kita punya nilai kita punya nilai untuk carrier dan sebagainya lah. Okay. So otherwise kita pun boleh juga kita gunakan sign tapi dia negatif lah ke depan tu. Okay. So, macam tadi yang awal tadi saya tunjukkan ada dua possibles kan, output dia apa. So dulu kita boleh gunakan. So 20 ni adalah kita punya VC. Okay, ada macam lagi sikit. 20 ni adalah kita punya VC. 500 pi ni adalah kita punya omega C. Okay,
Omega M kita adalah yang inilah. 10 pi tadi tu. Dan kita punya beta kita adalah 1.5. Okay. Itu macam mana kita nak keluarkan data daripada given data tadi tu. Okey. Untuk omega macam yang saya buat tadi tu, kita masukkan omega dan kita bahagikan dengan 2 pi. And then kita boleh potong dan kita akan dapat kita punya nilai sebenar FC kita. So FC kita adalah 250 kilohertz. Kalau FM berapa? Cuba kira kan? Ada sesiapa dapat? So kita masukkan 10 pi darab 10 kuasa 3 dibahagikan dengan 2 pi. So nilai FM kita adalah 5 darab 10 kuasa 3 Hertz. 5 kilohertz. Okay. So total power kita tahu tadi kita punya VC kita adalah 20. Okay. R tadi dia beri 50 tak silap saya. Okay, yes, 50 ohms. So kita masukkan, kita akan dapat 4 watt lah. 20 kuasa 2 bahagikan dengan 2 darab dengan 50, kita akan dapat 4 watt. FD, okay, FD adalah 10 pi. So kita dapatkanlah FM kita berapa? 5 darab 10 kuasa 3. Manakala kita, so FD kita adalah so ini datang daripada beta. Ini datang daripada beta sama dengan FD over FM. Okay, so datang kat situ lah. So kita ubah semua, kita akan dapat 7.5 kHz. So beta sama dengan 1.5. So daripada Bessel table. So Bessel table kita ambil tengok satu contoh Bessel table. 1.5 yang inilah. Alamak. 1.5. So kita copy, ambil dan pergi dekat kita punya soalan tadi itulah. Okay, so kita isi. Okay. Nilai ini datang daripada Bessel. Datang daripada Bessel. Ini adalah kita punya VC dan kita akan dapat list of spectrum voltage kita. And then bandwidth using Bessel table 2 NFM kita akan dapat 40 kHz. Manakala Carson rules kita akan dapat 25 kHz. And then kita lukiskan kita punya spektra kita. And then ini sebenarnya kita lukis ni berapa nilai FM, ini berapa frekuensi dia, ini berapa frekuensi dia, ini berapa frekuensi dia, seterusnya lah. You kena list out kat sini. FC berapa, USB 1 berapa, FLSB 1 berapa. So kena list out kat situ. Okay. Boleh tak? Ada contoh kat situ kan? Ada soalan tak setakat ni? Example 7 pun ada. Example 8. Okay. Example 7 pun ada solution dia. Saya tunjukkan caranya. Okay, example 8. Sama juga.
yang mana dia mempunyai dia punya perbezaan dia yang inilah. Okay, so kadang-kadang pelajar memang keliru dekat situ. Yang ini pun example 7 pun sama juga. Okay. Example 8. Okay, example 9 pun lebih kurang sama perbezaan dia. Dan juga example 10. Okay. Example 10 ni ada dalam you punya ni Okay, example 9. Okay, so setakat ada soalan. So kalau tak ada soalan, saya nak minta you all buat okay, nak raya-raya ni kan. Example 9 dan juga example 10. Okay, so ini sebagai, kita panggil sebagai example 9 ni saya lakukan sebagai quiz. Okay, example 9 sebagai quiz. Dan example 10 pun saya katakan sebagai quiz juga lah. Okay. Boleh tak? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, so sebelum raya tu kena buat lah. Kena submit dulu. You all ni so yang example 10 ni dia hilang, saya punya ni hilang. So kamu tengok dalam saya punya slide dalam apa ni, dalam Telegram. Ini VFM sama dengan 15 cos 4 pi 10 cos 8. Okay. Tak apalah, nanti you all buat lah. Okay, example 9 dan juga example 10 sebagai kita punya quiz. Okay, senang je ni. Follow je yang atas-atas tu. So nanti saya akan buka dalam Outer. Okay, untuk example 9 dan 10 dalam tab assessment quiz. Okay. Bila boleh hantar? Lepas raya, Lepas sir. raya. Weh, lamanya lepas raya. Okay, so saya open sampai Jumaat ni, boleh? Ataupun Khamis. Jumaat lah, Boleh, Jumaat saya open. Okay, saya open Outer sampai Jumaat untuk example 9 dan juga example 10 untuk quiz. Okay, so nanti lepas raya kita mula chapter baru lah. Okay, so kalau tak ada, saya buka soalan setakat ni.